Assalamualaikum dan hai adik-adik. In this video, kita nak buat satu soalan daripada buku Masterclass Keluaran Sas Badi. Siapa-siapa yang masih tercari lagi buku rujukan, Alun recommendkan this book sebab dalam buku ni semua color, soalan dia pun banyak, info dia padat dan kemas, soalan-soalan bentuk SPM pun dia kasih full solution. So stay until the end untuk dapatkan discount code. Sekarang ni, jom kita belajar dulu. Today kita nak borak pasal quotient rule. Bahasa Melayu, petua hasil bahagi daripada Form 5 Chapter 2 Differentiation, pembezaan. Dia cakap, kalau kita ada y equal to u over v, a fraction, pecahan, then to find the dy dx, untuk kita differentiatekan sekali, we need to use this formula. So we have one question sini. Given fx equal to 9 over 2x square minus 1, find f prime x. F prime x ni sama je macam dy dx. Dia just minta kita differentiatekan f tu sekali. So since benda ni adalah fraction, kita boleh applykan quotient rule. Jadi atas ni kita assume sebagai u, bawah ni pula kita assume sebagai v. Maka itulah yang kita tulis pada line yang pertama. Tapi u dengan v je tak cukup tau. Sebab kalau nak guna formula ni, you also need your du dx dengan dv dx. Maksudnya apa? You have to differentiatekan u, you have to differentiatekan v. Maka itulah yang kita dapat pada line yang kedua. Du dx ni differentiatekan nombor jadi kosong lah kan? Yang ni differentiate macam mana? Ingat tak? Power darab depan, power tolak 1. That's why you get 4x kuasa 1. Negatif 1 tu nombor, so dia hilang lah kan? Now that you have everything yang we need, maka kita akan masukkan kepada formula yang kita tahu. Again, f prime x ni sama je macam dy dx. Now kita just nak buat v darab du dx. Again, apa dia v ni ha? Darabkan dengan du dx, darab kosong. Sebab itulah kita dapat benda yang pertama dekat situ. Next one, ditolakkan dengan u darab dv dx. U darab dv dx, 9 darab 4x kan? That's why you get this one. Bawah tu tak ada apa-apa pun lah kan? V kuasa 2, maksudnya apa? Kita dah ada v, kuasakan je 2, letak bracket, kuasa 2, settle. Now bila kita nak simplify, apa-apa darab kosong, tak ke benda ni akan hilang. Yang tinggal 9 darab 4 jadilah 36, tapi negatif jangan lupa tau. Bawah tu just biar je macam tu because there is no need untuk expandkan. Tak ada keperluan di sini. So that is your final answer. Done. Tapi tolong jangan terus ingat, oh bila saya nak differentiatekan fraction je, mesti gunakan quotient rule. Tidak sama sekali. Sebab kadang-kadang kita ada alternatives yang lain. Macam mana nak tahu? Kena buat banyak latihan lah. So take the same question for example. Cuba bayangkan benda dekat bawah ni ha, sebagai satu bracket besar kuasa 1. Boleh tak that whole bracket kita bawa naik atas? Boleh. That same bracket will be kuasa negatif 1. Now kita boleh applykan chain rule, petua rantai. Jadi kita boleh direct tau. This one you can differentiate to get f prime x. Power darab depan, power tolak 1. Negatif 1 darab 9 jadi negatif 9. Bracket tu je salin dulu balik. Kuasa tolak 1. Negatif 1 tolak 1 jadilah negatif 2. Tapi dia tak stop dekat situ tau. Chain rule, we need one more step dekat hujung. Kita kena differentiatekan bracket tu ha. Power darab depan, power tolak 1. 2 darab 2 jadilah 4x kuasa 1. 2 tolak 1 jadi 1 lah kan. Negatif 1 tu dia akan hilang lah. So now tinggal nak simplifykan je lagi. Negatif 9 darab 4x, it will be negatif 36x. Lepas tu bracket ni ha, tolong perasan dia kuasa negatif 2 tau. So dia patut dekat mana? Dekat bawah. Tadi kita naik atas nak differentiate. Now dah settle, kita pulang balik. So dia akan jadi bahagi dalam bracket 2x square minus 1 kuasa 2. Sama ke tak sama? Iya, sama, dua-dua boleh. And you know what? Dalam buku Masterclass, dia tunjukkan alternative method ni dekat sebelah tau. Isn't that great? Yes, bila belajar math dengan admaths ni, kita tahulah ada banyak cara, betul? So it is good to know we have different options wherever possible. Sebab chain rule ni pun bukan semua benda boleh buat tau. Kalaulah tiba-tiba 9 tu jadi 9x, dekat sini pun ada x lah kan? Tak boleh guna chain rule. Sebab apa? Chain rule hanya boleh dipakai bila x tu berada dekat dalam bracket sahaja. So kepada adik-adik yang masih lagi mencari buku rujukan ataupun parents yang nak belikan untuk anak-anak ke, Alun recommendkan this book Masterclass Keluaran Sas Badi because personally Alun pun pakai juga untuk extra examples dan questions. Bahasa Melayu pun ada juga, subjek-subjek lain pun ada juga. So you can go to Shopee Sas Badi official store. Kalau nak beli satu buku, gunakan voucher RM10. Kalau nak beli lebih banyak, you can use my code untuk 15% off dekat bawah ni. Thank you so much. I will see you in the next one. Bye-bye.